Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya Azah Abdul Rahman atau Azah AR. Kali ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan demonstrasi suntingan manuskrip yang selalu saya buat. Ini cara saya ya. Untuk makluman, ini adalah cara saya menyunting manuskrip. Saya menyunting berdasarkan ilmu tata bahasa yang saya ada dan juga bukanlah nak kata ini cara yang paling betul. Tidak. Kerana editor ni dia ada macam-macam tetapi kita tetap berpegang pada asas tata bahasa yang sama dan juga editor ni perlu sesuaikan dengan mazhab rumah penerbitan yang manuskripnya diedit tu. Jadinya janganlah tuan-tuan dan puan-puan anggap video demo saya ni mewakili semua editor. Tidak. Ini saya hanya tunjukkan cara saya dan tujuannya adalah supaya tuan-tuan dan puan-puan sedikit sebanyak dapat idea bagaimana cara seseorang editor itu bekerja. Jadi boleh nampak susah ke, senang ke, ataupun orang kata editor bersihkan tak ada baca je kan. Kita boleh tengoklah. InsyaAllah sama-sama saya akan kongsikan sebentar lagi. Tempoh hari saya dapat manuskrip ni daripada channel Telegram Nota Penulis Azah AR. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah mengongsikan manuskrip contoh mereka untuk saya demokan dalam video ni. Sama-sama kita belajar ya. Dan sebarang pertanyaan boleh saja tanyakan di ruangan komen, dan juga sekiranya video demo ni ada manfaatnya, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Sebelum tu saya perlu kongsikan apakah alatan yang editor gunakan untuk menyunting manuskrip. Yang pertama sekali tentulah kamus dewan. Untuk cepat untuk segera kami gunakan Pusat Rujukan Persuratan Melayu, iaitu kepunyaan DBP lah. Dia seperti kamus dewan online. Jadi boleh klik terus pergi ke laman web prpm.dbp.gov.my, dan ini sangat mudah. Dan sekiranya kadang-kadang berlaku PRPM ni dia offline, tak tahulah kenapa kan. Jadi apabila DBP, laman web DBP ataupun PRPM offline, kami gunakan apps ini, Kamus Pro. Boleh di-download daripada App Store ataupun Play Store. Ikutlah gadget tuan-tuan dan puan-puan guna yang mana satu. Dan juga seterusnya, selain daripada kamus dewan, boleh juga jika betul-betul tuan-tuan dan puan-puan perlu ikut tata bahasa dewan, jadi rujuklah buku tata bahasa dewan. Tetapi tata bahasa ni biasanya dalam PRPM pun kita boleh semak. Nanti saya akan tunjukkan. Dan satu lagi, kalau nak ikut mazhab dewan bahasa, so boleh dapatkan buku ni, Penyuntingan Gaya Dewan di sini. Di sini ada ditunjukkan macam mana format rumah penerbitan DBP lah. Buku-buku DBP semua menggunakan standard yang sama. Contohnya bagaimana cara menulis nama negara dan ibu kota, bagaimana penomboran, menulis nombor Arab, menulis nombor Roman, menulis singkatan dan akronim, penggunaan partikel, kata pemeri, ialah, adalah, semua kan. Yang ni bagus untuk kita rujuk sebagai editor, kerana DBP lah kita punya kitab. Kitab editorial adalah tentulah daripada DBP kan. Kalau bukan DBP yang layak untuk dijadikan standard bahasa Melayu, siapa lagi kan? Okay. Baik, mari kita teruskan dengan manuskrip pertama yang diberikan oleh seseorang yang saya minta di channel Telegram tempoh hari. Terima kasih banyak-banyak, dan kita akan lihat sampel manuskrip pertama ini. Saya akan share screen. Okay, sampel 1. Okey. Baik. Pertama sekali, biasanya saya akan besarkan terus. Saya akan zoomkan terus supaya saya nampak semua kesilapan kecil-kecil. Kadang-kadang tulisan kecil ni kita tak nampak kan. Bila display besar, terus nampak. Oh ya, sebelum tu
editor boleh buat begini. Kita boleh setkan track changes. Okay. Track changes ni tujuan dia untuk mengesan di manakah perubahan yang kita buat. Dia akan keluarkan tanda macam ni. Okay, nampak Okay. Okay. Ini biasanya tuan-tuan dan perempuan jarang editor bagilah. Jarang editor bagi kepada penulis. Tetapi pada saya, sekiranya yang mengupah saya untuk menyunting manuskripnya itu alumni bengkel saya akan berikan file yang ada track changes dan juga file yang telah clear sepenuhnya. Tetapi kalau bukan alumni, saya takkan bagilah track changes ni. Sebab saya beri pada alumni itu tujuannya supaya alumni saya belajar apa yang saya baiki itu dan supaya mereka tidak mengulangi lagi dalam manuskrip yang seterusnya. Okay? Tapi dalam demo ni saya offkan lah track changes ni sebab dia agak memperlahankan kerja. Okay, saya mulakan semula. Baik. Okay, saya menggunakan tanda buka tutup. Buka tutup ni tak perlu huruf besar. Saya faham dia nak beritahu papan tanda tu ada bertulis buka tutup. So, kita boleh letak macam ni. Tak perlu huruf besar Cuma kita tandakan ni. Kenapa dua ni pembuka dan penutup kata bukannya ini kan? Tak, itulah. Sebenarnya guna ni. Saya nak explain pun saya pun tak berapa tahu kenapa. Tapi itulah dia. Sebenarnya memang guna dua ni, bukannya guna satu yang tunggal. Boleh semak di Gaya Dewan juga. Okey. Semoga tanda yang tergantung di pintu dan surutik. Ini pun jenama ni tak perlu huruf besar, cukup huruf pertama saja huruf besar. Okey. Okay, senggat. Apa tu senggat? Sebagai editor, saya tidaklah hafal semua perkataan yang ada dalam kamus. Dalam kamus Dewan tu ada 120,000 lebih perkataan. Takkanlah nak hafal semua kan? Jadi inilah, saya tak pernah dengar perkataan senggat ni, jadi saya perlu rujuk di PRPM. Tengok. Apakah itu senggat? Ada rupanya, bukanlah penulis ni memandai-mandai membuat perkataan baru, tapi memang ada dalam kamus. So maksud dia senggatan tanda pada kayu pembaris ukuran, kita faham lah kan senggat tu. Okay, so lulus. Boleh digunakan. Okay, yang ni boleh 12 dan 6 walaupun dia menceritakan tentang waktu, tetapi dia sebenarnya paparan nombor, bukannya pukul 12. Boleh tulis begini. Untuk angka kurang 10 tuliskan penuh, kecuali untuk umur, waktu, adalah beberapa yang boleh tulis angka, tapi untuk macam ni boleh tulis perkataannya 6. Okay, sama macam tadi. Sesusuk ke sesosok? Apabila kita tidak pasti, kami, samalah kita pun, kita akan semak di PRPM, susuk ataupun sosok. Susuk ada beberapa maksud. Okey, kita tengok jarum emas tak sesuai. Apa ni tak sesuai? Bentuk lembaga tubuh. Betul lah penggunaannya di situ susuk. Tapi ada orang disalahkan guna sosok. Tengok sosok ada ke tidak dalam kamus? Ada, tapi maksud dia lain. Jadi betul lah dalam manuskrip ni digunakan sesusuk tubuh. Patung-patung boneka. Okey, patung memperagakan patung-patung.
patung dan boneka tu benda yang sama. Okay, dan dalam ayat ni konteks dia nak beritahu mannequin. Mannequin ni patung yang pakai baju yang ditayangkan, dipamerkan di kedai pakaian kan. So patung atau boneka, pilih salah satu saja. Patung. Ataupun mungkin ada perkataan mannequin dalam bahasa Melayu. Mari kita tengok PRPM. Mannequin. Model pakai. Boneka pakaian. Ada perkataan boneka pakaian. Kita boleh guna boneka pakaian instead of patung-patung. Ataupun mungkin dah ada istilah khas. Mari kita tengok. Mannequin. Mannequin macam mana agaknya je dia? Tak ada mannequin tapi ada manikin. Manikin. Tengok. Model of human body for medical or art instruction. Patung manusia. Mannequin. Ada manikin. Manikin. Kesenian. Patung manusia yang digunakan untuk memperagakan pakaian di gedung pakaian. Lebih tepat guna manikin. So boleh tak kita guna manikin? Boleh. Kita boleh guna boneka apa tadi? Boneka pakaian. Kita boleh guna boneka pakaian. Dan kita boleh juga guna manikin. Tak ada masalah. Kita boleh guna mana-mana satu. Dan kalau kita perlu guna 2-3 kali, kita berganti-gantilah. Gunakan ayat yang pertama, gunakan boneka pakaian. Ayat kedua, kita guna manikin. Gunalah. Pelbagaikan. Sebab tuan-tuan perempuan, penulis ni perlu kaya kosakata kan. Kaya kosakata ni menunjukkan penulis tu banyak membaca, ilmu dia banyak. Jadi tak adalah balik-balik patung. Patung. Padahal ada lagi istilah-istilah lain yang serupa maksudnya. Okay, tengok ni. Dia akan jamin. Yang memasuki butik. Bolehlah. Okay, kalau ada ayat yang lebih cantik, editor sebenarnya boleh tukar. Editor ada hak untuk menukar ayat yang rasa macam mungkin tak kena ataupun bersimpang siur, berserabut. Editor ada hak untuk tukar. Tugas editor ni tuan-tuan dan puan menyelamatkan maruah penulis. Supaya nanti orang akan baca, orang kata wah sedap penulis ni tulis kan. Padahal kadang-kadang tu editor yang punya ayat kan. Tapi tak kisahlah, editor ni memang kerjanya belakang tabir. Kalau editor tak puas hati orang puji penulis, editor jadilah penulis. Tu je. Kini pun sama. Perkataan yang macam ni, macam tadi patung-patung boneka. Yang ni anak gadis kecil. Dia lewah Ini yang kita masukkan sebagai lewah. Seorang anak gadis kecil. Seorang ni tak payah pun tak apa. Sebab dia memang orang. Dan dia satu orang di situ. Terus saja anak gadis kecil. Anak gadis. Gadis kecil. Anak gadis kecil. Gadis kecil saja cukup. Okey, ini betul. Cukup tak kakak banyak ini? Maksudnya ni, koma ni. Okay, mesti ada koma sebelum sebut
nama orang lain atau pergelaran orang yang disebutkan tu. Okey. Ini situasi apabila kita nak tulis bahasa Melayu tinggi dengan ejaan yang lengkap tapi tak kena. Ini antara sebab kenapa orang anggap bahasa Melayu tinggi tu skema, kerana kita hanya menulis dengan ejaan penuh tapi kita tak sesuaikan dengan ayat. Contoh macam ni tapi duit ni cukup tidak? Kita tak cakap macam tu kan? Jadi macam mana? Kita boleh buat tukar ayat ni jadi tapi apakah kalau nak betul skema bukanlah skema, kalau nak ikut bahasa yang betul tapi apakah duit ini cukup? Kan itu ayat yang betul. Tapi kalau kita nak santaikan sikit, kita buat macam ni. Okay, sebab apa? Tak. Sebab di sini dah guna ni. Jadi kita guna tak. Ini sinkope. Sinkope ni adalah perkataan, singkatan perkataan yang dibenarkan dalam bahasa Melayu lah. Dan untuk digunakan dalam dialog. Sebab sinkope ni boleh guna dalam dialog. Tapi kalau macam mazhab PTS memang tak boleh langsung walaupun dalam dialog. Kena tulis penuh. Itu yang kadang-kadang konflik tu. Dia penulis tak faham PTS punya mazhab bahasa Melayu tinggi ni, belum faham. Jadi mereka tulislah semua ayat guna ejaan penuh tapi dia jadi skema sebab dia struktur ayatnya salah. Okay. Okay. So okay, kalau tadi tuan-tuan perempuan perasan tak saya jarakkan ni elipsis ni. Ni elipsis, 3 titik ni elipsis. Untuk elipsis kita perlu jarakkan daripada perkataan. 1, 2, 3 elipsis mestinya 3 titik 1, 2, 3 kemudian tanda soal. Ini betul. Dia ayat dia macam ni. Tapi duit ni cukup ataupun tak? Dia macam ragu-ragu, macam ada ya tak ya kan. Jadi boleh guna elipsis dalam dialog ni. Saya hanya mampu senyum segaris dan mengangguk-angguk. Siapa nama adik? Dia tersenyum lebar, Sarah. Okay. So ini manuskrip yang pertama. Okay. Dan saya harap ada beberapa perkara yang tuan-tuan dan perempuan dah dapat pelajari daripada manuskrip pertama ni. Dan kita akan sambung ke manuskrip kedua selepas ini.